Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi at-tayyibin al akhyar wa ala ashabil ghuril mayaminal mutahhar wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu dan bersua di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala di antara maghrib dengan isyak, yang mana kita berada di dalam bulan Zulhijjah, bulan yang termasuk di antara Ashhurul Hurum, termasuk di antara bulan haram, termasuk di antara bulan haji. Jadi alhamdulillah, semoga saudara-saudara kita, ahli tetangga, ahli jiran, masyarakat, penduduk, sahabat handai, ahli keluarga kita yang sedang berada di bumi Mekah Al-Mukarramah, yang sedang menunaikan haji di Baitullahil Haram, mudah-mudahan mereka sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka sentiasa diberikan pandangan rahmat, kasih sayang, kecintaan dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka, dan mudah-mudahan mereka mendapat haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa tijaratan lan tabur, dan mereka akan pulang kembali membawa aura Mekah Al-Mukarramah, aura Madinah Al-Munawwarah, bawa ke negara Malaysia ini. Mudah-mudahan mereka yang datang daripada sana, seperti mana disebutkan dalam riwayat, mereka yang pergi menunaikan haji balik ke rumah, maknanya balik ke kampung halaman seperti bayi yang baru lahir. Allahu Akbar. Sebab tu beruntung orang pergi haji ni. Orang pergi haji ni beruntung. Kalau dalam kaedah ilmu yang saya belajar, orang pergi haji ni, orang kata apa ya, maknanya dia fresh, fresh semula sebagai hamba Allah. Tapi itu bagi orang yang pergi haji. Tapi kalau orang yang ada di negara yang tak pergi haji, macam mana pula? Iaitu hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha. Sebab tu kita ni beruntung umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada dua hari raya, yang mana dua-dua hari raya ni kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Yang ketiga, ini kalau boleh dibuat, kalau setahun sekali pun boleh dibuat, buatlah. Saya dah cadangkan juga dekat masjid-masjid besar supaya buat satu program ilmiah dan kerohanian selama 40 hari. Sebab ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkinlah kita lihat beberapa jemaah ada konsep 40 hari ni. Di antaranya Jamaatul Tabligh. Jamaatul Tabligh keluar 40 hari ada. Keluar 40 hari. Saya belajar di bumi Hadramaut Yaman pun, guru saya Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pun didik 40 hari. Dalam setahun ada 40 hari.
yang beliau kumpulkan semua orang di negara mana pun nak datang belajar sambil membersihkan hati, membersihkan jiwa. Tidak ada jalan membersihkan jiwa melainkan zikrullah. Mengaji ni dia informasi, dia menambahkan pemahaman, menambahkan pengetahuan, tetapi di sebaliknya perlu ada pemprosesan bersih hati, bersih jiwa. Hari ni orang kata nama lain terapi hati, terapi hati, terapi jiwa. Jadi tiga tu kalau dapat dibuat, dapat dilakukan oleh diri, insya-Allah mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha kita sebagai hamba-Nya. Sebab kita semua ni tak ada seorang pun yang tersunyi. Semua akan pulang. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sya'a am aba. Sama ada anda boleh terima ataupun anda nafikan. Tak ada duduk dalam dunia ni, tak. Tetap akan pulang, tetap akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kekasihnya Nabi Muhammad SAW kembali, detik kembalinya dalam bulan Zulhijjah juga. Nabi dalam bulan Zulhijjah, Nabi tahu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi akan ditarik kembali, akan dijemput kembali. Bermula daripada Hajjatul Wada'. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat tu lah turun pada Nabi. Nabi sebutkan ayat tu, para sahabat semua kata, oh dah sempurna dan Islam dah sempurna, seronok, masing-masing berpeluk-peluk seronok. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah sempurna, hari ini aku telah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kamu. Maknanya syariat dah tak ada dah. Dah tak ada tiba-tiba datang semayang tambah satu rukun lagi ke, tak ada. Puasa habis. Ni Nabi dah nak tutup. Orang Melayu kata tutup buku dah. Tutup buku dah. Nabi SAW dah di signal Allah nak jemput dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Tu wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu, aku cukupkan, aku tadi sempurnakan. Saya tak nak bagi ayat yang sama, lain pula. Aku cukupkan, aku lengkapkan ke atas kamu nikmatku. Apa maknanya? Nikmatku aku dah bagi kepada kamu. Aku bagi dia duduk dengan kamu. Aku bagi dia bercakap dengan kamu. Aku bagi dia berjalan dengan kamu. Aku bagi kamu lihat dia punya perangai. Aku perlihatkan dia punya akhlak. Hari ni aku nak jemput dia balik. Wa atmamtu alaikum nikmati. Masa tu Sayyidina Abu Bakar pandang. Sayyidina Abu Bakar dapat signal dulu. Sayyidina Abu Bakar cepat. Kan kita kadang-kadang sama je manusia ni. Kadang-kadang cakap lah apa pun tak ada rasa apa-apa, tapi ada orang kena terus tersentuh hati dia. Wa atmamtu alaikum nikmati. Sayyidina Abu Bakar dah mengalir air mata dah. Semua orang pandang, ya Abu Bakar, kenapa? Tandanya kekasih Allah nak kembali. Masa tu semua tersentak balik. Ya Rasulullah, betul ke apa yang Abu Bakar cakap ni? Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu. Aku redha. Wa raditu lakumul Islam madina. Habislah. Islam sudah cukup. Aku redakan kamu Islam. Aku nak ambil balik kekasih aku ni. Aku bagi pinjam saja.
Allahu Akbar. Itulah dia kekasih Allah. Itulah dia Nabi Muhammad SAW. Kita ni tuan-tuan perempuan, kita dengar je nama Nabi Muhammad, kita tak pernah lihat Nabi Muhammad. Macam mana para sahabat agaknya, dia duduk dengan Nabi, dia bersama dengan Nabi, dia berjalan dengan Nabi, dia berperang dengan Nabi, tiba-tiba nak dijemput. Allahu Akbar. Sebab tu saya cakap dengan ramai, ya Allah, Nabi Muhammad ni tak ada tolok apa? Tak ada tolok ganti tak ada ganti dah. Kita ni tak nampak Nabi ni, agak macam mana kalau kita jumpa Nabi ya. Allah, saya pagi tadi kitab yang saya ngajar tahun 2002 saya mengajar Syama'il Nabi SAW. Mula sekali sebulan 2 kali. Mula mengaji sebulan 2 kali. Last sekali agaknya sebab biasalah pengurusan, sebulan sekali. InsyaAllah bulan depan khatam kitab Syama'il Nabi SAW. Punya lamanya. Tapi tadi saya sentuh bab macam ni, saya sentuh bab ni, ramai yang nangis. Saya kata tak, kita buat khas punya majlis penutup kita, baca kitab betul-betul kita bawakan perasaan kita dengan Nabi SAW. Sebab tu para ahlillah, tuan-tuan dan puan nak tahu, para ahlillah ni, dia bukan keseronokan dia tu, hatta ibadah tu pun belum cukup seronok. Ibadah tu memang seronok, tapi belum sempurna kalau tak ada Nabi Muhammad. Sebab tu minta maaf saya cakaplah apa, kutuklah, cacilah orang yang buat maulid Nabi SAW, cakaplah apa, kami akan tetap dengan cara kami. Sebab kami tahu ini je jalan Allah nak sampaikan perasaan tu. Ya Rasulullah, engkau memang tak ada ganti. Siapa nak ganti Nabi Muhammad SAW? Cakap dengan saya. Anda nak ganti kan? Nak cari tuan guru, nak cari ulama, tak ada. Rasulullah SAW, itulah dia. Itulah Nabi Muhammad SAW, the only one. Tak ada. Sebab tu siapa pun mengajar, bercakap apa, kalau kita tak dapat rasa pengajian ilmu tu untuk Nabi, tak sempurna pengajian tu. Kalau sekadar gelak ketawa, sekadar seronok, itu masih tak dapat mengecapi nikmat pengajian ilmu. Sebab tu nama Nabi ni memang Allahu Akbar, tak boleh lari. Sebab tu kalau pengajian tak ada nama Nabi, sunyi sebenarnya, kosong, tak ada Nabi Muhammad SAW, roh Nabi Muhammad tu. Pengajian ilmu, ibadah ni semua ada roh Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mengaji tak ada rasa Nabi Muhammad, tu tak ada sebenarnya. Letaklah dia follower banyak mana pun, dia likers banyak mana pun, letaklah dia tiktokers banyak mana pun, kalau Nabi Muhammad tak ada feeling untuk ingat Nabi Muhammad, tak sempurna. Sebab Nabi Muhammad tu pelengkap segala-galanya. Apa nikmat yang ada dalam dunia ni, Nabi Muhammad lah pelengkapnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syama'il Nabi SAW, siapa belajar Syama'il Nabi, hujung bab dia wafat Nabi. Wafat Nabi, hujung lagi bab dia mimpi jumpa Nabi SAW. Allahu Akbar. Ya Allah, izinkan kami mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Kami nak lihat wajahnya Rasulullah. Ya Allah, kami nak lihat bagaimana baginda Nabi, kekasihmu. Ya Allah, kekasihmu awal dan akhir, tidak ada kekasih yang lain seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin. Baik, kita telah sampai, saya dah cakap dengan Tuan Razak dah, Tuan Haji Razak, dah haji Tuan Haji Razak, saya cakap, saya ni kejap lagi mesti nak kena awal balik ni. Ada haul
mengingati Sayyidatina Khadijah dekat apa nama tu, TTDI Jaya. Jadi malam ni tajuk ni ke muka surat 20 betul? Muka surat 20 perihal muraqabah. Oh, ini pun sama juga ni. Ini pun topik, Allahu Akbar. Muraqabah, perihal muraqabah. Jagalah diri ketika berhadapan dengan Allah. Allah, tengok, ini ahlillah juga ni. Ini yang yang sebenarnya kitab ni tidak dikarang oleh beliau, sebab pengarang ni matanya buta. Ni Habib Abdullah Haddad ni, matanya buta. Sejak dari kecil matanya buta. Kenapa matanya buta? Katanya dalam riwayat, beliau ini kecil-kecil kena sengat dengan dia satu sengat, satu lagi demam cacar yang terlalu kuat, demam panas terlalu kuat, sehingga kan Allah ambil pandangan matanya. Tapi beliau pernah cakap, dia kata berapa ramai orang yang celik matanya tapi buta hatinya. Masa tu dia peli, ada orang nak uji dia. Anak muridnya ramai, termasuklah Bumi Nusantara ni anak muridnya. Kan, anak murid daripada keturunan Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bukan keturunan Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Singapura, Indonesia, Malaysia, Fatani, semua ada anak murid ni. Ni, anak murid kitab ni. Saya tak kata pengarang kitab, sebab yang mengarang kitab ni anaknya. Bila anaknya duduk, anaknya dengar apa bapaknya cakap, dia catat. Bapaknya cakap, ni ada perihal muraqabah. Ini bila sebut muraqabah ni, saya jenis orang yang suka bawa kepada dasar. Saya tak suka cakap tapi tak nampak dasar. Dasar ni mana asas. Kat mana asas? Asas muraqabah ni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi duduk dekat padang pasir. Itu pun dikatakan hadis tu Nabi sebut, itu pun di antara perkataan Nabi sebelum Nabi wafat. Hadis tu yang dipanggil hadis Jibril. Ini bukan hadis awal. Ini hadis Jibril ni pun di antara hadis perkataan Nabi yang terakhir. Sama macam Al-Quran tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Itu di antara ayat sebelum wahyu akhir. Satu lagi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tu ayat dia. Ini kalau ada, waktu saya syorkan juga, buatlah satu haflah Al-Quran, ambil ayat-ayat yang tersentuh ni, ayat-ayat menyentuh. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat itu di antara ayat wahyu terakhir. Wattaqu, dan takutlah kamu pada hari yang akan kamu dikembalikan kepada Allah. Itu ayat di antara ayat wahyu terakhir. Wattaqu, takutlah kamu. Kalau kita lihat dalam erti takut ni, dia ada banyak erti. Tapi erti yang terlalu tinggi, takut, takwa. Takut dan takwa. Takwa tu maksudnya berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Tu yang selalu kita dengar, betul tak tuan-tuan? Yang kita dengar khutbah, ittaqullah. Tu ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kita dengar tiap-tiap Jumaat, kita didengar ke telinga kita.
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma kemudian thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kemudian akan dibayar balik apa yang kamu buat di bumi ni. Allah, sebelum kita meninggal dunia, Allah akan bayar balik semua. Macam kita lah bila berjanji, saya akan buat ni, saya akan buat ni, saya akan buat ni, saya akan buat ni, tapi bila dah dapat, satu pun tak boleh buat. Cakap je, bila saya dapat nanti saya akan buat ini, saya akan buat ini. Tak, itu janji manusia namanya. Tapi janji Allah, la summa tuwaffa kullu nafsin. Hati-hati wahai semua yang hadir, termasuk diri saya, kita semua akan dibayar balik apa yang kita buat. Sama ada kita buat yang baik atau buat yang buruk, semua akan dibayar. Jangan ingat macam kat dunia, boleh simpan letak tepi, aku dah bayar kau diam, kau sorok dah bawah. Tak ada. Di sisi Allah, Allah akan buka semuanya. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Apa yang anda buat di bumi, sebab tu buat je. Dapat buat baik, buat je, jangan tangguh-tangguh. Nak puasa Isnin Khamis, buat je. Nak beramal, buat je. Nak baca Yasin malam Jumaat, buat je. Ini baru baca Yasin malam Jumaat, boleh ke tak boleh? Ada dalil tak ada dalil? Orang nak baca Quran lah, baca Yasin malam Jumaat. Nak pergi ziarah kubur, baca tahlil, perlu ke baca tahlil ni? Sampai ke? Dia bukan cerita tu. Tahlil ni tandanya orang tu mengingat jasa orang. Kalau dia buat, Allah nak bagi ganjaran, bagi. Tapi yang penting kita ni jangan jadi kacang lupakan kulit. Biarlah orang nak baca Yasin malam Jumaat ke, nak baca Yasin kat kubur ke, biarkan. Ni sibuk dengan bid'ah. Ni Nabi suruh buat tak suruh buat? La ilaha illallah. Habis kalau orang tu datang dekat kubur baca komik, apa tu? Ini baca Quran tak boleh, baca Yasin tak boleh, tahlil tak boleh, zikir tak boleh, apa yang boleh? Kan Nabi SAW kata apa? Ya Umar, hum asma' minka ya Umar. Mereka yang dalam kubur ni lebih kuat pendengarannya daripada orang hidup ni. Tiba-tiba kita sibuk dengan bid'ah, Nabi tak buat ini. Habis macam mana? Macam mana nak jawab? Nabi kata, Umar, mereka ni lebih kuat pendengarannya. Silap bulan pengajian tadi ni sampai kat kubur, sebab mereka dengar. Cuma kata Nabi, tapi kamu tak akan dengar apa yang mereka ini. Nabi kata, andai kata kalau Allah bukakan suara orang yang dikenakan azab dalam kubur, nescaya kamu tak akan mampu duduk di dunia ni. Allahu Akbar. Dengar menjerit dia, kena azab, kena seksa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya Allah, kami minta padamu ya Allah, andai kata kami masuk dalam kuburmu ya Allah, mudah-mudahan kubur kami diberikan nikmat ya untuk kami ya Allah. Jangan kau azab kami ya Allah. Ya Allah, kau dengar permintaan rintihan kami ini ya Allah, luahan hati kami ini ya Allah. Sampaikan bila kami nanti ada dalam kubur ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Baik, bila sebut muraqabah, kita akan teringat bila malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Tapi mula-mula para sahabat semua tak tahu siapa ni. Datang dalam keadaan bajunya putih, rambutnya hitam pekat, duduknya datang daripada musafir, tapi terus-terus datang bersimpuh depan Nabi SAW. Duduk depan Nabi, lutut bertemu lutut. Ni bila sebut bab ni, kita ni tak lepas pengajian ilmu ni. Pengajian ilmu ni sebenarnya tuan-tuan tak duduk belakang tu, rapat serapat-rapatnya.
Ada orang tabligh ni. Macam ni duduk jemaah tabligh. Duduk jemaah tabligh, rapat. Tapi bila pengajian ilmu tak ada pula semangat dia nak rapat. Saya pun tak tahu lah. Agaknya dalam jemaah aja boleh. Tak, maknanya kalau betul-betul duduk rapat-rapat. Lepas ni insya-Allah mudah-mudahan surau An-Nur nombor 1. Lepas ni pengajian ilmu semua rapat-rapat. Tapi tak apa, jangan risau pakcik-pakcik. ayahanda saya. Kalau tak boleh nak buat macam mana? Duduklah bersandar. Tapi yang muda-muda belaka ni, kena rapat. Itu duduk. Itu adab sebenarnya. Dalam hadis ni sebenarnya malaikat nak ajar kita. Orang ni nak mengaji, nak belajar rapat, bukan duduk dekat ujung-ujung. Ini dicarikan mencintai tiang. Duduk rapat-rapat. Kena pula hari ni. Tak, ni hadis. Tak ada kena-mengena yang hidup dan yang mati. Baik. Jadi bila malaikat datang tu, kan dia tanya soalan, beberapa soalan. Ya Rasulullah, khabarkan kepada aku apa itu Islam. Nabi jawab, Islam itu mengucap 2 kalimah syahadat, salat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, rukun Islam. Lepas tu ditanya pula yang kedua. Tapi masa para sahabat lihat tu, mula-mula para sahabat tengok, siapalah si Mamat ni? Sebab para sahabat semua duduk dekat kawasan padang pasir. Maknanya padang pasir mesti orang yang dah dekat dengan Nabi yang duduk sama-sama. Tiba-tiba datang orang musafir, lagilah mereka kata siapa pula yang datang ni? Tak tahu. Tapi bila datang duduk rapat dengan Nabi, itu lagilah, wah hebat. Dahlah dia datang lewat, tapi dia duduk depan Nabi, terus bersimpuh depan Nabi. Lepas tu dia tanya soalan. Kat soalan tu yang para sahabat hairan tu. Dia tanya, khabarkan kepada aku apa Islam. Nabi jawab, rukun Islam. Dia jawab, ya betul. Yang mana satu ustaz, yang mana satu anak murid? Kat situ para sahabat dah bingung, siapa dia ni sebenarnya? Lepas tu tanya soalan lagi, ya Muhammad, khabarkan kepada aku apa itu iman. Nabi pun jawab, al-iman, percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, sampai rukun iman 6. Lalu bila Rasulullah jawab, dia kata, ya betul. Para sahabat kata, dah 2 dah 2 dah ni. Siapa guru sebenarnya sekarang ni? Kali ketiga dia jawab, tanya lagi. Ini dia, ni ilmu tasawuf. Tuan-tuan, siapa yang kata ilmu tasawuf ni tak ada, ni saya jawab. Siapa kata ilmu tarikat ni tak ada, ni saya jawab. Ni namanya tarikat, ni namanya tasawuf. Siapa yang kata tasawuf ni tak ada, maknanya anda telah menyalahi hadis ini. Nabi SAW kata, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu kaedah yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, apa itu al-ihsan? Maknanya ni tiga istilah, 3 perkataan, 3 kalimah yang dipegang oleh agama Islam. Maknanya takkan ada agama Islam melainkan 3 perkara ni, iaitu Islam, fiqh, ilmu fiqh. Yang kita belajar fiqh ni daripada Islam yang Nabi jawab ni. Yang kedua, iman. Itu takkan ada ilmu tauhid kalau tak ada Nabi jawab ni. Tu keluar ilmu tauhid yang kita belajar, ilmu tauhid sifat 20. Kenapa yang dikatakan Allah itu tidak ada tempat, Allah tidak bertempat, Allah tidak ada masa, Allah tidak ada jarak, Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan ada jirim. Itu tauhid. Yang ketiga, tasawuf. Ada seorang ulama di bumi Syria, beliau mengajar macam saya ni mengajar.
tiba-tiba bom kat tempat dia. Dia syahid, iaitu Dr. Said Ramadan Al-Buti, Allah yarhamu. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, kerana ilmu beliau ni ilmu tasawuf tinggi. Sebab tu ramai orang belajar tasawuf, dia akan sebut nama Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dr. Said Ramadan Al-Buti ni masa perang yang kata apa, revolusi Arab, beliau syahid di dalam pengajiannya. Beliau pernah cakap, dia kata hari ni orang tak nak sebut tarikat, takut sangat sebut nama tarikat, jadi buang, jangan pakai tarikat. Ada orang takut sebut nama tasawuf, tasawuf ni tak boleh, tak apa, tolak. Cakap dengan dia, pembersihan hati boleh, bersih hati, bersih jiwa boleh, semua fahaman tu semua terima. Jadi dia kata ambil nama ni, tak payah sebut tarikat ke, tasawuf ke, sufi ke, tak payah, sebut pembersihan jiwa, pembersihan hati, tazkiyatun nafas. Ni ada muraqabah, anta budallaha ka'annaka tarah, ka'annaka tarah. Ini saya termasuk semua yang hadir, kena usaha, kena usaha dapat martabat ni. Dia bukan kata itu Nabi Zat, tak. Kalau tak, takkan Nabi sebut ni. Yang Nabi sebut ni bukan untuk Nabi. Ialah memang untuk Nabi pun, maknanya nak menjelaskan aku Nabi. Tapi Nabi nak beritahu sebenarnya kamu pun boleh, cuma kamu nak tak nak, kamu usaha tak usaha. Orang Melayu kata hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Orang yang nak dia akan usaha. Macam mana tu Ustaz? Anta budallaha ka'annaka tarah. Siapa yang umur 60 tahun ke atas, cuba usaha, cuba dengar saya cakap ni, anta budallaha ka'annaka tarah. Apabila engkau mengabdikan diri kepada Allah, apabila kamu menyembah kepada Allah, apabila kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Macam mana tu Ustaz nak lihat Allah? Allah tu ada wajah ke? Kata Ustaz kata tak ada wajah. Allah tu ada tangan ke? Allah tu besar macam mana ke? Tak. Ini bukan masalah zahir, ni apa perasaan dalam hati. Anta budallaha ka'annaka tarah. Kan kita belajar sifat 20, ataupun kita belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna kan belajar, nas'aluka ya man huwallah alladzi la ilaha illa huwar rahman. Tu Ar-Rahman yang maha pemurah. Bila kita tengok orang bantuan, sumbangan, kita kata kalaulah dia pemurah, macam mana pemurahnya Allah? Ya Rahman, Ya Rahim, penyayang. Kita tengok ada orang menyayangi seseorang, kasih kepada seseorang, kita pandang pada dia, agaknya macam mana kasih sayang Allah. Itu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Itu dia muraqabah. Sebab itulah ada zikir nama dia Asmaul Husna. Kalau boleh ambil, cuba cari. Saya ada sanad tu. Kalau mana tahu nak baca sekali, satu hari kita baca, Ya Allahu Jalla Jalaluh, Ya Rahmanu Jalla Jalaluh, Ya Rahimu Jalla Jalaluh. Tak payah jauh-jauh. Saya tanya tuan-tuan perempuan, ayahanda bonda sermati, kita dah lama baca wirid lepas mayang. Wirid lepas mayang tu kita amat-amati ke tak amat-amati? Tak payah sebut, Ustaz saya dah duduk dalam halaqah zikir, zikir nafas lah, zikir terbang lah. Saya duduk dekat Syria. Ya Allah, kalau orang tak biasa tahu ilmu ni,
Siap bulan dia kata, apa sesat orang ni? Dia zikir tu Allah, 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 Allah. Dia tu bukan orang kata Allah, saya lepas ni nak pergi mana? Allah, saya ni. Tak. Dia nak masukkan tu. Orang kata tasbitul fuad. Dia nak kuatkan hati dia tu biar Allah segala-galanya Allah. Apa yang berlaku dalam dunia Allah. Ini kita hari ni yang berlaku. Siapa punya kerja? Apa? Oh, orang ni Oh, ni kumpulan ni tak buat kerja. Ni dia tak nampak sebaliknya Allah. Apa yang berlaku hari ni? Timur, barat, utara, selatan, semuanya ada Allah. Jangan tak nampak Allah. Oh, bilalah Palestin nak selamat ni? Allah kata, bila hati kamu jadi satu. Bila hati kamu jadi satu, baru aku bertolong. Ini orang Arab, Syria dengan Yaman lain, Jordan dengan Oman lain, Arab Saudi dengan ni lain. Macam mana? Macam mana nak dapat pertolongan? Bila hati kamu jadi satu. Siapa cakap? Allah SWT ajar Nabi Muhammad SAW. Ya mukmin, wahai mukmin. Bukan, ya muslim. Dia tak sebut mukmin dah hadis tu. Ya muslim wara'il yahud. Batu-batu dekat Palestin akan bersuara. Ada yang kata batu, ada yang kata pokok. Ya muslim wara'il yahud. Kata guru saya Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani, Allah yarhamuh, dia kata, dengar apa hadis tu. Ya muslim, tak sebut ya muslim Palestini, ya muslim Misri, ya muslim Malizi, ya muslim Indonesia, ya muslim Bangladeshi. Tak ada. Ya muslim. Bila muslim tu jadi muslim. Kita kat Malaysia ada nampak? Ada nampak muslim tu muslim ke? Oh, tu Cina punya, tu Cina. Hatta dia Cina muslim. Boleh tak jadi satu? Cina muslim ke, India muslim ke, Bangladesh muslim ke? Boleh ke tak boleh? Ini silat bulan Melayu pun belum tentu lagi. Kata Melayu tapi tengok orang sebelah, oh ini bukan geng. Macam mana? Macam mana nak dapat pertolongan Allah? Baik. Dah macam ceramah ini. Baik. Jadi insya-Allah, jadi antak budallaha ka'annaka tarah. Hendaklah kamu mengabdikan diri. Saya mengajak diri saya dan semua, sebelum kita melelapkan mata kita yang terakhir, maknanya sebelum kita kembali, cari makna ni. Ibadah merasakan kehebatan Allah, merasakan keagungan Allah, merasakan kemuliaan Allah. Antak budallaha ka'annaka tarah. Itu nama dia apa? Itu nama dia musyahadah. Maqamul musyahadah. Muraqabah yang mana? Muraqabah sebelum musyahadah. Maknanya musyahadah ni tinggi. Musyahadah ni para anbiya, para wali. Tu musyahadah. Kita ambil yang kedua ni. Takut pada hati-hati. Anda sedang diperhati. Bawa kereta, hati-hati, anda sedang diperhati. Kamera AES. Nampak kamera daripada 150, 90. Itu iman AES. Itu. Tapi nampaklah muraqabah tu. Maknanya kalau kita tak nampak dia kosong. Ini kalau musyahadah walaupun kosong nampak macam ada. Tapi muraqabah dah nampak. Engkau nampak aku. Kau nampak aku walaupun kamera AES punya rosak. Tapi itu namanya muraqabah. Itu muraqabah. Muraqabah maknanya kita merasakan dia memandang kita. Kita merasa dia melihat kita. Kita buat apa kita rasa dia pandang kita. Dia muraqah. Muraqab ni kalau ikut dalam bahasa Arab, spy. Muraqib, jasus. Apa? Spy. Apa spy?
Mata-mata. Kalau orang Malaysia, SB, Special Branch. Silat air bulan dekat pengajian ilmu dia ada. Dia dengar je, dia tengok. Tiba-tiba, nama aku pun sebut. Itulah dia pengajian ilmu. Pengajian ilmu dia tak sebut satu kumpulan je, semua. Itu yang Nabi ajar. Nabi tak suruh sebut orang atas je, habis orang bawah tak salah. Sebut semua, supaya kita merasakan diri kita hamba kepada Allah. Wahai saudaraku, hendaklah anda menjaga diri. Azan dah? Belum? Rasa dah panjang lah. Hendaklah anda, saya ambil sikit dah, sebab saya nak pergi dah. Wahai saudaraku, hendaklah anda menjaga diri di hadapan Allah Ta'ala dalam segala gerak gerimu dan diammu, dalam perhatianmu dan pemandanganmu, dalam lintasan hatimu dan kehendakmu, bahkan terhadap semua hal dan keadaanmu. Dan sentiasalah ingat bahawa Allah itu ada dekat denganmu. Allah dekat denganmu, lebih dekat daripada liang pernafasanmu. Dah bunyi signal. Baik, ketahuilah bahawa dia sedang memperhatikanmu dan tahu segala sesuatu mengenai dirimu. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya. Lihat firman-Nya ini, wa ma ya'zubu ar-rabbika mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tiada sesuatu pun yang terlindung dari pengetahuan Tuhanmu, biar sebesar debu sekalipun, baik di bumi mahupun di langit. Jadi insya-Allah ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, saya ingin mengajak seluruh penduduk sini, kalau ada yang berminat, saya ada baru buka travel saya sendiri, namanya Nurul Hidayah Holiday, untuk pergi umrah bulan 9 ni. Bulan 9 ni dengan saya, harga tiket 10,350, hotel 50 meter ke Mekah, Masjidil Haram, 80 meter Masjid Nabawi, dekatlah. Jadi siapa yang berminat boleh ambil. Nanti saya hantar dekat Tuan Haji Razak. Tuan Haji Razak kongsi penduduk di sini. Siapa yang berminat nak ikut saya, 16 September insya-Allah kita bertolak. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good.